tentang pengurusan stres. Okey, setiap manusia yang normal, dia akan melalui peristiwa yang melibatkan stres, konflik dan akhirnya dia akan menyebabkan kemarahan. Hasil daripada peristiwa itu, kita akan melakukan tindakan yang kurang bijak yang akhirnya yang akan menyusahkan kita kembali jika kita tak dapat nak menguruskan sesuatu benda dengan baik. Jadi, pengurusan stres, konflik dan juga kemarahan ni adalah satu elemen yang sangat penting dalam mengukuhkan soft skill kita. Stres ni adalah satu keadaan di mana apabila satu matlamat yang diingini tidak dapat dicapai atau dibekalkan, atau apabila individu tidak dapat untuk menciptakan satu keadaan yang baru untuk mencapai atau mengekalkan matlamat tersebut. Okey, stres ni adalah satu tindak balas fizikal, emosi dan juga mental seseorang kepada perubahan ataupun cabaran. Akan mencetuskan stres ni apabila berlakunya satu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang mungkin dia akan membawakan tekanan kerja dan dia akan mempengaruhikan prestasi kerja seseorang. Contohnya peristiwa tersebut adalah kematian teman hidup ataupun kematian ahli keluarga yang rapat. Okey, contoh bila adanya ahli keluarga yang rapat kita meninggal dunia, dia akan mengganggu emosi kita dan akan menyebabkan kita punya kerja terganggu dan prestasi kerja juga akan menurun. Okey, selain itu perceraian, okey, perubahan dalam tugas juga akan menyebabkan kita stres lah. Okey, contoh masa mula-mula kita masuk belajar, kerja tak banyak kan, kita belajar benda yang simple-simple saja. Lepas tu bila dah lama kelamaan, bila kita dah lama belajar, kerja kita akan bertambah banyak. Maksudnya kerja sekolah kita, kerja rumah kita akan bertambah banyak. Jadinya dia akan menyebabkan kita stres bila mana kita tak dapat nak menguruskannya dengan baik. Jadi kita kenalah bijaklah untuk menguruskan kerja kita bila ada banyak kerja. Contohnya kita buat due date kita, okay? Itulah caranya. Seterusnya barang hilang. Okay, contohnya pelajar nak pergi ke sekolah. Okay, nak pergi sekolah naik motor kan. Okay, 7.30 dah kena ada kat sekolah. 7.25 baru nak gerak daripada rumah kan. Okay, waktu tu kunci motor hilang. Bila kunci motor hilang, kita duk mencari-cari tak jumpa, benda tu akan menyebabkan kita stres. Itulah akan menyebabkan kita stres. Okey, kesesakan jalan raya juga boleh menyebabkan kita stres. Contoh kita dah lambat nak pergi sekolah kan. Lepas tu jam. Okey, benda tu akan menyebabkan kita stres lah. Bila kita lambat, kita akan takut. Kan takut contoh guru disiplin akan marah kita ke. So dia akan menyebabkan kita stres lah. Keadaan persekitaran yang kotor ataupun tak bersih juga boleh menyebabkan puncanya stres. Contoh macam apabila kat dalam kelas, okey, bila dalam kelas, keadaan kelas tu sangat-sangat kotor, bersepah, sampah merata-rata semua kan. Okey, benda tu juga boleh menyebabkan tercetusnya stres dalam kehidupan kita. Okey, pelajar tak boleh nak belajar dengan elok sebab ada bau busuk, sampah merata-rata, meja tak susun. Itu boleh menyebabkan stres. Jadinya kita perlukan persekitaran yang bersih bila nak belajar dalam kelas supaya kita akan tercetusnya stres. Tanda stres dia boleh terhasil daripada 3 perubahan, iaitu perubahan sikap, fizikal dan juga emosi. Okey, tanda-tanda seseorang tu stres, perubahan sikapnya adalah seseorang tu dia akan cepat marah lah. Dia tak dapat nak kawal emosi dia sebab dia terlampau stres sangat-sangat. Bila seseorang tu stres, dia akan bersikap negatif. Dia tak boleh nak bersikap positif langsung sebab dia merasakan macam, contoh yang bila dia stres dengan banyak kerja, dia tak boleh nak siapkan kerja yang dia ada tu, kerja yang bertimbul, dia tak boleh siapkan. Sebenarnya boleh je dia nak siapkan dengan cara disusun strategi dia. Okey, kalau perubahan fizikal pula, fizikal seseorang tu badan, anggota badan dia lah ya. Okey, itu dia akan selalu sakit. Okey, bila seseorang tu stres, dia akan selalu sakit lah. Contoh, dia akan sakit kepala, sakit badan. Lepas tu mungkin dia akan terlalu kurus ataupun terlalu gemuk. Okey, bila orang yang stres, ada orang yang bila dia stres dia akan makan. Ada orang yang tak boleh nak makan. Jadinya dia akan terlalu kurus, sama ada terlalu kurus ataupun terlalu gemuk. Okey, dia juga akan hilangnya keceriaan diri lah. Dia tak akan ceria macam biasa. Dia mungkin akan murung, sedih sebabkan terlampau stres sangat-sangat. Okey, lesu, letih kan, badan dia terlampau letih sangat-sangat, tak berdaya. Okey, dia juga akan bersikap agresif. Bersikap agresif ni mungkin dia akan bertingkah laku ganas. Okey, macam mungkin dia akan pukul orang ataupun dia akan baling barang, hancur barang yang ada kat sekeliling dia. Itu
Itu antara perubahan fizikal lah. Okey, kalau perubahan emosi pula, mungkin dia akan terlampau cepat cemburu. Contoh, dia tengok orang, dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Dia akan cepat cemburu. Dia stres macam tu. Contoh macam, orang lain semua dah siap kerja tapi dia tak siap kerja kan. Dia akan cemburu kat situ. Lepas tu, emosi dia akan sedih dan juga terlampau sensitif. Emosi dia tak stabil lah. Dia bukan lagi seorang yang ceria macam dulu, tapi dia akan sentiasa sedih dan juga sensitif. Okey, lepas tu dia terlalu gembira ataupun riang. Dia boleh juga jadi terlalu gembira ataupun riang. Sebab kadang-kadang orang yang stres ni, emosi dia memang tak stabil langsung. Kadang-kadang dia macam tiba-tiba dia macam gembira, macam tu. Lepas tu dia ego dan mementingkan diri dia sendiri. Okey, dia memang terlampau ego lah. Dia tak nak dengar cakap orang semua. Dia rasa dia je yang betul. Dan juga kemurungan. Kemurungan juga adalah satu perubahan emosi apabila seseorang itu stres, macam terlampau sedih, kan? Dia tak boleh nak fikir apa-apa. Dia berasa macam dia tak dapat nak selesaikan suatu benda. Banyak sangat bebanan dalam diri dia. Itulah antara perubahan emosi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Nadia. Saya adalah guru praktikal di SMK Sarjana Utama bagi unit bimbingan dan kaunseling. Saya akan menerangkan mengenai kesan stres dan juga cara mengatasi stres. Kesan stres dari segi positifnya ialah ia dianggap sebagai satu cabaran. Maksudnya di sini ialah ia menggalakkan kita untuk menyesuaikan diri serta meningkatkan tahap kemahiran daya suai kita. Contohnya ialah apabila anda menghadapi sesuatu masalah, anda perlulah menyesuaikan diri anda terhadap masalah tersebut, iaitu dengan kena pasti punca tersebut, serta anda perlu cari jalan penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Seterusnya, kesan positif yang lainnya ialah ia dianggap sebagai satu pengajaran kepada kita untuk menghadapi tekanan pada masa hadapan, serta ia juga dikatakan sebagai satu amalan bagi kita. Maksudnya ialah ia dapat meningkatkan kesedaran diri kita ini terhadap sesuatu masalah, serta kita peka terhadap masalah yang timbul dalam kehidupan kita. Contohnya, anda diberikan tugasan kerja sekolah tetapi anda tidak melakukannya. Anda menangguhkan kerja sekolah itu, lalu terdapat kerja sekolah yang diberikan oleh guru-guru yang lain. Jadi anda berasa sangat tertekan kerana mempunyai banyak tugasan yang belum disiapkan. Jadi anda perlulah cari jalan penyelesaian bagi menghadapi masalah anda tersebut. Contohnya ialah dengan anda melakukan tugasan itu pada masa yang telah ditetapkan oleh guru. Seterusnya, kesan positif yang lainnya ialah stres ini dianggap sebagai sumber tenaga kepada kita untuk tujuan yang lebih berguna. Sumber tenaga di sini ialah sebagai motivasi, semangat kepada kita dalam menghadapi sesuatu masalah. Contohnya, apabila anda berasa sakit, anda berasa stres, anda tidak boleh melakukan suatu tugasan. Jadi apa yang memberikan semangat kepada kita adalah dengan kita perlu sihat supaya kita dapat melakukan tugasan kita kembali. Di samping itu juga motivasi kepada kita untuk selepas ini kita akan mengekalkan kesihatan tubuh badan yang lebih sihat berbanding sebelum ini. Okey, seterusnya kita lihat kesan stres dari sudut negatif. Dari sudut negatifnya, stres ini dapat memberikan kesan yang buruk terhadap tingkah laku kita serta meningkatkan masalah fizikal kita. Maksudnya di sini anda akan mudah mendapati sakit, iaitu sakit badan, sakit kepala, lesu, tidak bermaya, berasa gementar serta mengakibatkan sakit jantung. Manakala dari segi tingkah laku pula, anda akan mudah terpengaruh dengan gejala-gejala yang buruk seperti terlibat dengan pengambilan darah, alkohol, membuli serta suka untuk menerima pandangan orang lain terhadap diri kita. Seterusnya, kesan negatif yang lainnya ialah prestasi akademik kita juga menurun, iaitu anda tidak bersemangat untuk ke kelas, anda tidak bermaya untuk belajar dan banyak kerja-kerja yang tertangguh, tugas-tugas yang diberikan tertangguh. Jadi itu adalah kesan yang buruk kepada diri kita apabila kita stres. Kesan negatif yang lainnya ialah anda akan mengelak untuk melakukan sesuatu perkara ataupun mencari jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Kerana anda stres, anda tidak boleh berfikir apakah jalan penyelesaian bagi menyelesaikan sesuatu masalah ini. Jadi kat situ ia akan menyebabkan kita menyesal pada masa akan datang. Kesan negatif berikutnya adalah apabila anda sering memfikirkan punca masalah itu timbul. Apakah sebabnya masalah ini berlaku? Kenapa berlakunya pada diri kita? Kenapa macam ni? Kat situ akan
akan menyebabkan anda mudah berasa gelisah, gemetar, takut dan juga suka untuk tidur kerana anda sering memikirkan masalah-masalah yang anda hadapi. Oleh itu, cara yang terbaik bagi menghadapi kesan negatif akibat daripada stres ni adalah anda perlulah berfikiran secara positif, kerana di situ anda akan dapat menghadapi sesuatu tekanan itu dengan cara yang lebih baik. Emosi tidak stabil juga merupakan akibat daripada stres, iaitu kesan negatif. Anda akan berasa takut, gelisah, tidak gembira dan juga mudah untuk marah. Contohnya, apabila anda sedang bersendirian ataupun anda sedang melakukan sesuatu tugasan, anda tidak mahu didekati oleh orang lain. Jadi apabila kawan anda menghampiri anda berasa tidak selesa. Jadi anda mudah marah kepadanya. Di situ akan menimbulkan masalah interpersonal, iaitu masalah anda bersama orang lain. Jadi apabila anda berhadapan dengan orang lain, anda akan lebih stres, anda akan mudah marah ataupun terlalu sedih. Cara mengatasi stres ataupun tekanan ialah dengan menggunakan kaedah 10P. 10P yang pertamanya ialah bertenang. Anda perlulah sentiasa tenang dalam menghadapi sesuatu masalah bagi mengurangkan stres dan mewujudkan kesan yang memburuk terhadap diri kita pada peringkat awal. Jadi ia tidak akan menjadi tekanan yang tinggi dalam diri anda pada masa akan datang. Yang kedua ialah bernafas. Dengan bernafas dapat meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sel tubuh badan kita bagi mengurangkan stres. Yang ketiga pula ialah berkata relaxlah, iaitu apabila anda berkata relaxlah, okey, tidak mengapa kalau macam ni. Jadi kat situ juga dapat mententeramkan diri anda. Kat situ dapat kurangkan stres kita. Yang keempat ialah beribadat, iaitu melakukan zikir, berdoa ataupun sembahyang mengikut kepercayaan masing-masing. Dengan beribadat dapat memberikan sokongan emosi pada diri kita serta melegakan perasaan kita yang berasa takut, sedih dan marah. Kelima ialah apabila anda menghadapi stres, anda perlulah berurut kerana ia dapat melegakan ketegangan otot kita akibat daripada stres. Keenam ialah beriadah, iaitu anda melakukan aktiviti-aktiviti di luar dalam mengurangkan diri anda dan bergaul dengan orang lain supaya anda tidak menghadapi tekanan yang tinggi dalam diri anda, supaya anda tidak berasa terlalu stres terhadap sesuatu perkara. Dan yang ketujuh ialah melakukan senaman. Contohnya senaman seperti berjalan, berjogging dan melakukan senam lebih. Okey, dan yang ke-8 ialah anda perlulah berfikiran positif terhadap sesuatu masalah yang negatif. Contohnya di sini ialah anda berasa berprasangka buruk terhadap orang lain. Apabila orang lain mendekati anda, ingin berkawan dengan anda ataupun memberikan makanan kepada anda, anda berasa dia ni buat baik, mesti ada sesuatu, mesti ada sebab kenapa dia buat macam ni. Mesti dia cuba nak menjatuhkan kita, ataupun dia memberi makan tu adalah untuk memberi racun kepada kita. Kita perlulah hilangkan fikiran yang negatif dalam diri kita supaya dapat menghilangkan kita punya tekanan. Dan yang ke-9 ialah berehat, iaitu anda perlulah mengambil masa untuk anda berehat. Contohnya, jika anda melakukan tugasan secara berterusan tanpa rehat juga akan menyebabkan anda stres. Jadi, yang anda perlulah menyusun ataupun membuat pengurusan masa anda dengan baik bagi menghadapi tekanan hidup. Dan yang ke-10 ialah kita perlu bercakap ataupun bergaul bersama orang lain mengenai permasalahan kita, apa yang kita streskan, apa yang kita hadapi, supaya kat situ kita dapat sama-sama membincangkan apakah cara yang terbaik bagi mengatasi stres ini. Orang yang dapat membantu kita dalam menghadapi tekanan ataupun stres dalam kehidupan ialah keluarga, rakan-rakan sebaya, kawan-kawan yang rapat, guru sekolah ataupun bersama kaunselor. Stres ini mestilah ditangani secara berterusan bagi pastikan kita sentiasa sihat dari segi fizikal, emosi, minda dan rohani. Secara kesimpulannya, stres ini merupakan satu fitrah dalam kehidupan manusia. Setiap manusia berpotensi untuk menghadapi tekanan hidup ataupun stres. Stres ini boleh ditangani dengan menggunakan kaedah yang efektif
seperti kaedah 10B yang diterangkan tadi, ataupun dengan kaedah yang lain yang anda rasa berkesan untuk menyelesaikan masalah stres kita. Walau bagaimanapun, kaedah 10B tersebut dapat mengawal stres kita dalam jangka masa yang pendek. Sekiranya kita gagal dalam pengurusan stres, ia akan memberikan kesan yang buruk ataupun negatif terhadap diri kita, iaitu dari segi fizikal. Kita mudah berasa sakit badan, sakit kepala dan sebagainya. Jadi yakinlah bahawa setiap ujian yang kita hadapi pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Sekian saja daripada kami, Cikgu Nakiha dan Cikgu Nadia, mengenai topik pengurusan stres. Semoga ia bermanfaat kepada anda semua.